adalah tentang 8.4 pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Jadi dalam pembiasan cahaya ini, kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Menindakkan bahawa pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya merabat melalui medium yang berbeza ketumbatan. Macam cermin, kalau siapa yang tak pakai cermin mata kan, sebenarnya dekat cermin mata itu ketumbatan dia adalah lain daripada udara. Jadi that's why cermin mata merupakan salah satu yang menggunakan konsep pembiasan cahaya. Lepas tu melukis gambar raja sinar pembiasan cahaya melalui medium yang berbeza ketumbatan. Nanti kita akan lihatlah. Kita akan lihat tentang macam mana gambar raja sinar pembiasan cahaya. Nanti kita akan bincang perkara ini juga. Lepas tu merumuskan hubungan antara sudut tuju dengan sudut biasan. Apabila cahaya merabat dari medium kurang tumpat kepada lebih tumpat. Jadi itu adalah apa yang kita akan lihat. Lepas tu mewajarkan aplikasi pembiasan cahaya dalam kehidupan. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, gambar raja sini, mengapakah dasar kolam yang kelihatan cetek dan ikan berenang di dalam kolam itu kelihatan seperti berenang di atas permukaan air? Jadi ini adalah satu senario yang kita akan selalu nampaknya kalau berada dekat tepi kolam, tepi longkan, tepi sungai, terutamanya air itu cukup jernih, kita boleh nampak ikan. Lepas tu ada lagi satu fenomena seperti ini. Mengapa pensel kelihatan penggok di dalam gelas yang berisi air? Jadi ini adalah satu senario yang kita juga boleh nampak. Kamu juga boleh cuba buat. Kamu tak perlu letak pensel lah, kamu letak pen pun boleh, sama saja. Ilusi di atas terjadi disebabkan perubahan arah, perapatan atau pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumbatan. Fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya. Bolehkah anda memberikan contoh tentang pembiasan cahaya yang lain dalam kehidupan seharian? Jadi murid-murid, ada kamu dapat fikirkan contoh-contoh yang lain? Jadi sebenarnya ini adalah satu benda yang sangat-sangat biasa yang kita boleh nampak dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. Jadi kita lihat gambar raja 8.14 ini, ikan di dalam akuarium. Jadi selalunya ikannya sebenarnya dia berada lebih dasar kedudukan ikan yang sebenar. Tapi apa yang kita nampak adalah ikan itu berada dekat kedudukan yang lebih cetek, yang lebih dekat dengan permukaan air. Ikan kelihatan seperti berada pada kedudukan yang lebih cetek berbanding dengan kedudukan asalnya kerana fenomena pembiasan cahaya. Sama keadaan juga apabila kita pergi ke kolam air, kolam renang, kita akan nampak daripada pandangan dari sisi kolam tu, kita akan rasanya, kolam ni macam sangat cetek saja. Tapi apabila kamu masuk ke dalam kolam tu, kaki tidak dapat capai sampai dasar. Jadi inilah adalah satu fenomena yang kita panggilkan dia sebagai pembiasan
cahaya. Okey, disebabkan fenomena pembiasan cahaya, di sini, di cabar minda sini, disebabkan fenomena pembiasan cahaya, bagaimana anda dapat menangkap ikan di dalam sungai? Jadilah itu juga merupakan satu masalahnya yang kita akan hadapi kalau kita cuba nak tangkap ikan di tepi sungai. Tapi kita tidak dapat tangkap. Kenapa? Kerana pembiasan yang menyebabkan kita salah menilai kedudukan ikan tu. Jadi itu juga merupakan satu fenomena yang akan kita nampak. Okay. Jadi kita lihat seterusnya. Raja 8.15 menunjukkan gambar raja sinar pembiasan cahaya apabila cahaya melalui medium yang berbeza ketumpatan. Jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak lah. Okay. Kalau dia daripada air kan, kalau dia daripada air yang seperti keadaan ini, air dia adalah lebih tumpat, udaranya adalah kurang tumpat. Jadi cahaya akan terbias menjauhi norma kerana sinar tujuh bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Macam kalau ini air, kamu lihatlah. Sentiasa kita lihat sudut itu adalah daripada normal. Jadi kalau dalam lebih tumpat, dia lebih dekat dengan normal. Bila dia keluar ke tempat yang kurang tumpat, dia akan jauh daripada normal macam ni. Dia lebih jauh. Jadi kalau kamu lihat, kamu guna pembaris, kamu letakkan, dia tidak akan menghasilkan satu garis lurus. Kerana dekat titik sini, dia telah dibengkokkan. Jadi ini adalah sesuatu perkara fenomena yang sangat biasanya kita boleh nampak. Kalau dekat gambar raja ini, kita boleh nampak cahaya terbias mendekati normal kerana sinar tujuh bergerak daripada kurang tumpat ke tempat yang lebih tumpat. Jadi ini adalah satu fenomena yang kita akan nampak dan apa yang dia berlaku. Okay? Tengok daripada kurang tumpat ini, dia lebih besar kan sudut ini. Bila sampai ke tempat lebih tumpat itu air, dia akan mendekati. Jadi ini adalah satu fenomena yang biasa yang kita perlu tahu. Tapi semua ini adalah disebabkan kerana sinar tujuh ini adalah ada jarak, ada sudut dari norma. Tapi kalau kita lihat kepada dua gambar raja yang seterusnya, kamu akan nampak satu perkara yang berbeza. Cahaya tidak terbias kerana sinar tujuh selari dengan norma apabila sinar tujuh bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Tengok, kalau sinar tujuh ini dia adalah selari, dia adalah segaris dengan norma ini. Kamu akan nampak dia tidak akan terbias. Sama juga apabila cahaya tidak terbias kerana sinar tujuh selari dengan norma apabila sinar tujuh bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi ini adalah dua-dua fenomena yang kamu daripada kelihatan kamu tidak nampak gambar ataupun sinar itu terbias. Memanglah kalau dalam makmal yang kita boleh masuk masa depan nanti, kalau ada peluang cikgu pun nak tunjukkan. Kerana kita dalam makmal kita ada kotak sinar ini yang boleh memberikan semua anda lihat dengan lebih jelas
lihat dengan lebih jelas tentang sinar ini. Okay? Jadi seterusnya kita akan lihat tentang eksperimen. Sebenarnya kita ada eksperimen yang berkenaan dengan yang ini. Tentang macam mana kita mencari hubungan antara, inilah dia, hubungan antara sudut 7 dengan sudut biasan. Dengan menambahkan sudut 7, adakah sudut biasan juga akan bertambah? Jadi ini adalah satu eksperimen yang kita perlu jalankan kalau kita berada dekat makmal. Jadi tunggu sekejap. Okey, jadi kita lihat. Lepas tu banyak contoh kes kesan pembiasan cahaya dalam kehidupan seharian boleh kita lihat. Mari lakukan aktiviti 8.6 untuk mengetahui lebih banyak fenomena pembiasan cahaya. Jadi ini adalah kita menyiasat fenomena pembiasan cahaya. Tapi untuk waktu ini kita tidak sesuai untuk kita menjalankan aktiviti seperti ini. Okey, tak apa. Jadi sekarang kita akan terus lihat kepada buku kerja anda. Kamu buka kepada buku kerja anda, muka surat 115. Muka surat 115. Sudah? Jadi lihat. Soalan yang pertama, lukis dan pilih jawapan yang betul tentang pembiasan sinar cahaya apabila sinar cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain yang berlainan ketumpatan. Dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Jadi di sini kamu kena lukiskan. Daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat, dia adalah macam mana? Kamu kena lukis satu garis yang mendekati. Dia adalah macam mana? Cikgu bagi kamu lihat dalam buku teks kerana cikgu tak dapat lukis dekat sini. Inilah gambar raja yang kamu perlu lukis. Inilah gambar raja yang kamu perlu lukis. Kamu kena lukis garis ni lah, dia mendekati. Dekat sini. Kamu kena lukis, dia mendekati. Boleh? Cuba kamu lukiskan garis. Garis dekat sini dia lebih mendekati. Dengan pembaris, dengan pembaris. Jangan guna freehand saja. Tak boleh. Jadi sinar cahaya membias ke arah. Dia adalah ke arah garis normal. Dia mendekati garis normal. Lepas tu untuk B. Dari medium yang lebih tumpat ke medium kurang tumpat, dia adalah macam mana? Dia adalah menjauhi. Macam mana? Seperti dalam buku teks kamu yang ini. Dia menjauhi. Sudut ini lebih besar daripada sudut 7. Jadi kamu lukis, kamu cuba lukiskan garis ni dengan anak panah dia. Sinar cahaya membias menjauhi. Menjauhi garis normal. Lepas tu yang C, pada sudut tegak dari satu medium ke medium yang lain yang berlainan ketumpatan, macam mana sinar 7 dia? Kerana dia adalah selari dengan garis normal kan? Jadi kamu letakkan pembaris, sambung dia ke bawah. Kamu letakkan pembaris, sambung dia ke bawah. Boleh? Kamu cuba. Lepas tu kita lihat sini, sinar cahaya akan bergerak
Lurus menerusi. Lurus menerusi. Gariskan ini. Medium kaca. Yang menerusi medium kaca. Jadi ini adalah apa yang berlaku. Okey. Okey. Lepas tu kita lihat kepada yang seterusnya. Soalan 2. Tandakan tik pada petak yang diberi yang menunjukkan kejadian pembiasan cahaya. Okey. Penyeduh minuman di dalam gelas berisi air kelihatan bengkok. Jadi adakah ini ada terjadi pembiasan cahaya? Ada. Jadi kita tik saja dekat sini. Lepas tu melihat pada cermin, adakah ini ada berkenaan dengan pembiasan cahaya? Tidak. Jadi tak perlu tik lah. Okay? Jadi kamu kena ikut arahan soalan setiap kali ya. Kenapa? Kerana kita selalu biasa. Kalau tidak, kita akan pangkar dekat sini. Kamu tak boleh pangkar. Kenapa? Kerana ada soalan suruh kita pangkar? Tidak. Lepas tu yang gambar raja yang ketiga ini, ikan kelihatan berada berdekatan dengan permukaan air. Ada? Ada. Jadi kita tikkan dia dekat sini. Okay? Okay, lepas tu kita lihat kepada muka surat yang sebelah. Okay, soalan 3. Seorang murid berkelah bersama keluarganya di suatu kawasan air terjun. Murid itu dilarang oleh ibunya supaya tidak masuk ke dalam setengah tempat air terjun walaupun tempat tersebut kelihatan lebih cetek atau ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Apabila kembali ke sekolah, murid itu meminta guru sainsnya memberi penjelasan. Berdasarkan raja di bawah, apakah penerangan gurunya? Ini adalah perkataan-perkataan yang digunakan. Jadi kita baca sini. Apabila sinar cahaya dari ikan bergerak dari mana? Dari air. Air ke mana? Ke udara. Dari air ke udara. Sinar cahaya ini akan dibias menjauhi. Akan dibias menjauhi. Menjauhi. Kerana ini lebih tumpak, ini kurang tumpak kan. Kalau lebih tumpak ke kurang tumpak, dia akan menjauhi. Okay? Okay? Lepas tu, hal ini demikian kerana cahaya bergerak. Bergerak macam mana? Bergerak lebih laju dalam udara yang kurang tumpak dari air. Yang kurang tumpak. Kurang tumpak dari air. Cahaya yang dibiaskan. Cahaya yang dibiaskan. Itu memasuki mata pemerhati. Pemerhati melihat imej dasar kolam atau ikan berada lebih ke atas daripada objek yang sebenar. Dasar kolam atau ikan kelihatan lebih berdekatan dengan permukaan air. Jadi ini adalah penjelasan guru dia lah. Okay? Boleh? Sudah? Okay, jadi kita sambung kepada soalan 4. Okay. Raja di bawah menunjukkan seorang murid sedang memerhatikan bentuk penyedut minuman yang kelihatan bengkok di dalam air.
perhatikan raja dan terangkan kejadian ini. Apabila sinar cahaya dari penyedup minuman bergerak dari air ke udara. Mesti ingat dia mesti macam ni. Dari air ke udara. Sinar itu dibias menjauhi kerana dari ukuran daripada lebih tumpat ke kurang tumpat dia menjauhi. Dia menjauhi. Nombor cahaya yang dibiaskan itu memasuki mata pemerhati. Pemerhati melihat imej penyedup minuman berada lebih apa? Lebih ke atas. Dia akan lebih ke atas. Dari dasar gelas. Penyedup minuman kelihatan bengkok. Dia akan kelihatan macam bengkok lah. Jadi ini adalah apa yang kita akan nampak dan kita akan lebih jelas tentang pembiasan yang kita belajar hari ini. Dan kalau kita balik ke sekolah, kita akan buat eksperimen ini. Eksperimen wajib hubungan antara sudut tujuh dengan sudut biasan. Kalau kamu ada masa nanti, kamu boleh cuba rujuk muka surat 195 sehingga 197 dalam buku kerja inilah. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini sudah habis. Sampai sini sahaja. Ada apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu hari ini? Kerana hari ini cikgu tidak sambung kepada topik yang seterusnya kerana cikgu rasanya topik yang seterusnya dia juga agak panjang. Kerana nanti untuk hari ini cikgu akan gabungkan dia dengan topik yang seterusnya supaya masanya adalah sesuai dengan masa hari Isnin. Kerana Isnin kita 2 jam setengah kan. Ada masalah? Kalau tak ada masalah, kita sampai sini saja untuk sains hari ini. Kalau ada apa-apa masalah, sila tanya cikgu dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke. Kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Bye-bye semua.